Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Siti Ruzaimah binti Ahmad Manto dari SK Apal Besut Terengganu akan membentangkan kajian tindakan yang bertajuk penggunaan GC Smart dalam membantu guru-guru menangani masalah pelibatan murid dalam sesi PDPR di SK Apal Besut Terengganu. Dan kajian tindakan ini adalah di bawah penyeliaan Dr. Haslina binti Hanapi dari IPGK Sultan Besut Terengganu. Okey, sebagai pengenalan, krisis pandemik COVID-19 lebih-lebih lagi ketika negara melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan pada 18 Mac 2020 yang lalu menyaksikan bagaimana rakyat khususnya golongan murid, pelajar dan penuntut institusi pengajian tinggi mengadaptasi norma baru dalam sesi pengajaran dan pemudahcaraan maupun pengajaran dan pembelajaran secara dalam talian. Ia bukan sahaja memberikan impak yang besar terhadap murid-murid di sekolah, malah ia juga memberikan kesan terhadap pengajaran guru-guru di sekolah, iaitu sekolah rendah terutamanya di kawasan luar bandar. Okey, dan isu yang hangat dipersoalkan adalah mengenai strategi pengajaran guru yang kurang menarik atau kurang berkesan sepanjang PDPR berlangsung dan mengakibatkan murid kurang motivasi untuk melibatkan diri dalam sesi PDPR yang diadakan. Okey, lokasi kajian ini dilaksanakan adalah di Sekolah Kebangsaan Apal atau dikenali sebagai SK Apal, iaitu merupakan sekolah luar bandar grade A di daerah Besut Terengganu. Okey, kebanyakan pelajar di sekolah ini berasal dari golongan sederhana dan berpendapatan rendah, dan justru itu mengakibatkan murid-murid ini sukar memiliki peranti persendirian di rumah. Okey, berdasarkan pemerhatian penyelidik, masalah keciciran PDPR ini berlaku adalah disebabkan murid tidak melibatkan diri dalam sesi PDPR mengikut jadual yang telah ditetapkan oleh guru. Okey, terdapat dua buah kelas iaitu kelas 2 dinamik dan 4 intelek yang mempunyai jumlah yang ketara murid, jumlah ketara yang menghadapi masalah inilah di mana masalah murid tidak melibatkan diri dalam sesi PDPR. Okey, bagi meninjau masalah ini, penyelidik telah menghubungi beberapa orang murid, okey, melalui sesi temu bual tidak berstruktur dan mendapatkan data tentang masalah yang dihadapi ini. Okey, selain daripada itu, penyelidik juga mengedarkan borang soal selidik untuk mendapatkan maklumat lanjutlah dari guru-guru di SK Apal. Okey. Okey, ekoran daripada isu yang dinyatakan tadi, iaitu permasalahan isu keciciran murid tidak melibatkan diri dalam sesi PDPR, dapat kita lihat di sini, iaitu terdapat segelintir guru yang tidak ada keyakinan untuk menyampaikan pengajaran melalui teknologi. Okey, isu terbesar ini diperolehi daripada kajian tinjauan yang borang soal selidik yang telah diedarkan tadi. Okey, dan berdasarkan borang tersebut didapati bahawa guru hanya mengulangi kaedah yang sama dalam PDPR. Okey, dan akibat kejadian itu, murid menjadi jemu dengan kaedah pengajaran guru yang sama dan mulai hilang motivasi untuk melibatkan diri dalam PDPR. Okey, oleh yang demikian, penyelidik merancang satu strategi berkesan, iaitu satu strategi untuk menarik guru-guru SK Apal untuk mempelbagaikan kaedah pengajaran mereka, iaitu teknik yang diperkenalkan adalah teknik GC Smart. Okey, ini adalah kumpulan sasaran
Okey, kumpulan sasaran dalam kajian ini adalah 5 orang guru SK Apal yang kurang mahir penggunaan teknologi dalam PDPR dan 18 orang murid dari kelas 3 dinamik dan 25 orang murid dari kelas 4 intelek. Okey, kerangka konseptual yang dipilih oleh penyelidik adalah uh, berpandukan kitaran iaitu model Chemist McTaggart 1988. Okey, kerangka konseptual ini dipilih kerana ia mudah dilaksanakan iaitu di dalam satu kitaran hanya mempunyai 4 langkah. Okey, langkah pertama adalah pemerhatian, langkah kedua refleksi, langkah ketiga ialah perancangan dan langkah keempat tindakan. Dan model ini okey dia boleh diulang, okey diulang-ulang uh, sehingga penyelidik mendapatkan data uh, yang diinginkanlah. Okey. Okey. Objektif kajian, penyelidik menetapkan dua objektif utama di dalam kajian yang dilaksanakan inilah, iaitu objektif utama yang telah ditetapkan adalah seperti berikut, iaitu objektif umum dan objektif khusus. Okey. Bagi objektif umum, tujuan kajian ini adalah untuk meningkatkan strategi pengajaran guru sepanjang PDPR berlangsung dan secara tidak langsung dapat meningkatkan motivasi murid dalam melibatkan diri dalam PDPR. Okey. Dan objektif khusus pula iaitu meningkatkan jumlah penlibatan murid tahun 3 dinamik dan 4 intelek dalam sesi PDPR mengikut jadual yang telah ditetapkan dan meningkatkan motivasi 5 orang guru yang kurang mahir dalam teknologi untuk mempelbagaikan strategi pengajaran di dalam sesi PDPR. Okey, dari segi metodologi kajian. Okey, metodologi kajian bagi kitaran pertama dimulakan dengan langkah pemerhatian. Sebagaimana yang dinyatakan di dalam model Chemist McTaggart tadi, iaitu kita dalam kitaran pertama mempunyai 4 langkah, iaitu langkah pertama pemerhatian, refleksi, perancangan dan tindakanlah. Okey, dari segi pemerhatian, terdapat 70% orang murid tidak mengikuti kelas PDPR sebagaimana yang telah ditetapkan dalam jadual dan terdapat murid yang tidak menghantar latihan yang diberikan oleh guru dan ini mengakibatkan mereka ketinggalan berbanding kawan-kawan mereka yang lain yang telah pun menguasai pembelajaran tersebut. Okey. Dan dari segi refleksi, di mana kesukaran guru kesukaran guru mengendalikan teknologi dalam pengajaran merupakan salah satu faktor yang menyebabkan guru tidak mempelbagaikan aktiviti pengajaran di atas talian. Dan strategi pengajaran guru yang kurang menarik dan berkesan juga adalah merupakan faktor yang mendorong masalah kurangnya pelibatan murid terhadap DPR. Okey, dan 5 orang guru iaitu responden yang dipilihlah menyuarakan bahawa penggunaan teknologi adalah membebankan berbanding kaedah pengajaran secara bersemuka dan oleh sebab itu guru hanya memberikan latihan dengan menggunakan kaedah yang sama kepada murid-murid dengan menggunakan aplikasi WhatsApp group. Okey, dan kemudian teknik JC Smart diperkenalkan. Okey, penyelidik merancang teknik JC Smart iaitu merupakan satu kaedah gabungan di antara platform Google Classroom dan smartphone. Okey, dalam erti kata lain, JC Smart adalah singkatan nama bagi kaedah penggunaan Google Classroom melalui smartphone. Okey, dan bagaimana JC Smart ini diperkenalkan kepada guru-guru SK Apal? Iaitu melalui satu bengkel JC Smart yang diadakan bagi memberi pendedahan kepada 5 orang guru SK Apal yang terlibat tentang penggunaannya di dalam PDPR. Okey, sebelum teknik JC Smart diperkenalkan, untuk dapatan awal, penyelidik mengedarkan rekod kehadiran PDPR sebelum intervensi berdasarkan purata bulanan.
Dan kemudian teknik GC Smart diperkenalkan. Dan dapatan selepas intervensi 1 juga berdasarkan rekod kehadiran PDPR selepas intervensi melalui purata bulanan. Okey. Dan ini adalah perancangan yang telah dilaksanakan oleh penyelidik, iaitu satu bengkel GC Smart di SK Apar Besut diadakan. Okey, dan bengkel ini telah diadakan pada 3 hari bulan 7 3 hari bulan Julai pada 2021 yang lalu. Okey, berdasarkan dapatan intervensi 1 ya. Okey, di sini dinyatakan bahawa sebelum intervensi kitaran 1, seramai 13 orang murid terlibat dalam PDPR, iaitu sebanyak 28.2% ya. Dan dalam kitaran 1 ini, sebelum kitaran 1 ini, guru hanya menggunakan aplikasi WhatsApp dalam PDPR. Baik, apabila intervensi dilaksanakan selepas intervensi kitaran 1, okey, terdapat peningkatan ya, seramai 20 orang murid terlibat dalam sesi PDPR, iaitu sebanyak 43.4%. Okey, daripada kita nampak ada peningkatan di sini daripada 13 orang murid kepada 20 orang murid yang telah terlibat dalam PDPR. Okey, selepas intervensi 1. Dan di sini juga kita dapat dilihat bahawa terdapat 2 orang guru telah menggunakan GC Smart dalam PDPR ini. Okey. Ya. Okey, hanya okey, berdasarkan selepas selepas intervensi kitaran 1 ni kita dapat lihat ada satu peningkatan, tapi peningkatan itu masih belum mencapai tahap yang dikehendaki oleh penyelidik lah. Okey, dan kemudian penyelidik merancang satu lagi kitaran kitaran seterusnya, iaitu intervensi yang kedua. Okey, dan dalam kitaran kedua ini penyelidik membuat pemerhatian semula. Okey, sebagaimana model tadilah, model Chemist Met Target tadi. Okey, selepas kitaran 1 dan setelah dapat data kitaran 1 dan penyelidik mengulang kitaran yang kedua. Okey, dan ini adalah pemerhatian semula yang dilaksanakan oleh penyelidik. Didapati bahawa hanya 2 orang guru yang telah menggunakan GC Smart secara aktif. Okey, dan 3 orang guru lagi menyatakan bahawa mereka masih belum memahami cara penggunaan GC Smart hanya dengan mengikuti satu kali bengkel. Okey, dan di sini masih terdapat 56.6% orang murid yang masih belum melibatkan diri dalam PDPR. Okey, seterusnya penyelidik membuat refleksi semula di sini, iaitu selain dari masalah tadi, terdapat beberapa orang murid yang masih belum didedahkan cara penggunaan GC Smart dengan betul. Okey, dan terdapat juga segelintir ibu bapa yang tidak mahu bekerjasama dan menyatakan bahawa GC Smart lebih menyusahkan. Ini refleksi bagi kitaran yang kedua lah. Okey, dan seterusnya penyelidik merancang dan membuat penambahbaikan lah bagi teknik GC Smart ini, iaitu penyelidik mengedarkan GC Smart Kit kepada 5 orang guru yang masih belum menguasai teknik GC Smart. Okey, dan GC Smart Kit merupakan satu himpunan video online training tentang cara penggunaan dan pelaksanaan GC Smart untuk PDPR. Okey, dan terdapat 2 jenis GC Smart Kit, iaitu satu adalah GC Smart Kit guru. GC Smart Kit guru ni adalah bagi untuk memberi panduan terhadap guru untuk menggunakan GC Smart, dan yang kedua adalah GC Smart Kit murid. Okey, GC Smart Kit murid pula adalah panduan untuk murid lah untuk menggunakan GC Smart. Dan seperti kitaran 1 tadi, sebelum teknik ini dijalankan, dapatan awal adalah berdasarkan rekod kehadiran PDPR selepas intervensi 1. Itu berdasarkan purata bulanan jugalah, dan dapatan selepas intervensi juga merupakan rekod kehadiran PDPR selepas intervensi 2. Okey. Okey.
Dan ini merupakan dapatan kajian yang kedua, dapatan selepas intervensi yang kedua, iaitu ini tadi yang kita lihat tadi pada intervensi pertama tadi, seramai 20 orang murid terlibat PDPR, iaitu 43.4%, dan hanya 2 orang guru saja yang telah menggunakan GC Smart dalam PDPR. Ini data yang kita perolehi daripada kitaran 1 tadilah. Dan ini setelah teknik GC Smart yang kedua, intervensi yang kedua dijalankan. Baik, kita dapat lihat peningkatan, iaitu dari 20 orang murid yang terlibat telah menjadi seramai 37 orang murid terlibat di dalam sesi PDPR, iaitu peratusnya sebanyak 80.4%. Dan di sini 5 orang guru berjaya menggunakan GC Smart dalam PDPR selepas intervensi kitaran yang kedua. Ini merupakan ini adalah gambaran bagi dapatan keseluruhan intervensi lah. Sebelum intervensi 1 iaitu pada bulan Jun, dilaksanakan pada bulan Jun, 28.2% kehadiran murid dalam sesi PDPR. Dan apabila intervensi 1 telah dijalankan pada bulan Julai, terdapat peningkatan iaitu sebanyak 43.4%. Dan seterusnya di sini selepas intervensi 2 dijalankan pada bulan Ogos, terdapat peningkatan lagi iaitu sebanyak 80.4%. Murid yang telah terlibat dalam sesi PDPR ini. Ini berdasarkan rekod kehadiran yang telah diedarkanlah, yang diambil berdasarkan purata bulanan. Dan ini adalah merupakan dapatan temu bual. Dapatan temu bual ni apa yang didapati ialah terdapat 3 tema utama. 3 tema utama di mana GC Smart ini telah memberi kemudahan kepada guru dengan hanya menjalankan PDPR menggunakan smartphone atau telefon pintar. Selain itu, GC Smart juga memberikan kemudahan kepada guru untuk merekod kehadiran murid dalam PDPR, dan guru juga mudah menyemak latihan murid. Dan yang paling penting, GC Smart ini memudahkan guru untuk mengakses Google Meet hanya dengan menekan satu butang tanpa perlu mencipta satu link yang lain untuk mengadakan sesi PDPR. Dan tema yang kedua adalah tersusun, di mana responden, guru yang terlibat menyatakan bahawa bahan pengajaran seperti video pengajaran, tugasan gambar dan arah adalah tersusun mengikut tajuk yang mengikut tajuk lah. Dia telah tersusun mengikut tajuk dan ia memudahkan guru-guru dan murid-murid mencari bahan-bahan pengajaran seandainya mereka ingin membuat ulang kaji. Dan seterusnya tema yang ketiga adalah meningkatkan motivasi lah, di mana ia boleh meningkatkan motivasi guru menjadi lebih yakin untuk menggunakan teknologi, kerana dengan kemudahan yang telah diberikan di dalam panduan Smart Kit, GC Smart Kit tu. Jadi guru-guru menjadi yakin untuk mempelbagaikan kaedah pengajaran mereka lah. Dan selain daripada itu, ia juga memberikan meningkatkan motivasi murid-murid juga, dengan kaedah yang pelbagai dalam sesi pengajaran guru mengakibatkan murid memberikan keseronokan kepada murid lah untuk mengikuti sesi PDPR ini. Ini adalah kesimpulan bagi keseluruhan kajian, di mana GC Smart dapat memberi motivasi kepada guru untuk mempelbagaikan strategi pengajaran guru sepanjang PDPR berlangsung. Dan selain daripada itu, ia juga dapat menarik minat murid untuk melibatkan diri di dalam sesi PDPR secara menyeluruh. Namun terdapat beberapa kekangan lah yang telah berlaku, iaitu beberapa orang murid masih lagi lah terdapat beberapa orang murid yang tidak melibatkan diri dalam PDPR atas masalah-masalah tertentu lah. Masalah yang
Ya, masalah tidak dapat dielakkan seperti masalah peranti yang tidak mencukupi, di mana murid-murid terpaksa berkongsi dengan adik-beradik yang lain. Seperti mana yang saya nyatakan tadi, bahawasanya murid-murid di SK Apal ini adalah berasal daripada golongan yang sederhana dan berpendapatan rendah. Jadi masalah ini masih lagi tidak dapat diatasi lah. Okey, dan selain daripada itu ada juga masalah capaian internet yang kurang memuaskan. Okey, dan masalah ini juga perlu diambil perhatian lah. Okey, dan untuk cadangan untuk masa hadapan, satu kajian yang lebih spesifik diharapkanlah supaya satu kajian yang lebih spesifik dapat dilaksanakan untuk mengkaji apakah kaedah terbaik dalam menangani masalah keciciran PDPR ini dalam kalangan murid terutamanya di kawasan luar bandar. Okey, untuk itu sekian dahulu pembentangan saya pada kali ini dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.